dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ada satu episod penting yang mendedahkan kepada kita 3 sebab mengapa Yahudi dan Zionis ingin menghancurkan dan memadamkan umat Islam sehingga hari kiamat. Kalau nak tahu, jom sama-sama kita dengar insya-Allah. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rajab, salam Isra' wal Mi'raj. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bercerita kepada kita pada satu hari Nabi duduk di samping Kaabah, di sisi Kaabah, dan didatangi oleh orang-orang Quraisy yang ketika itu sudah pun mendengar tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Mereka ingin menguji Nabi, lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang description dengan detail, bagaimanakah rupanya, keadaan ataupun rupa bentuknya Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah SAW ketika itu tidak dapat mengingati rupa bentuknya, descriptionnya, sehingga rasa stres. Lalu Allah SWT telah memperlihatkan Baitul Maqdis seolah-olah berada betul-betul di depan mata Nabi SAW, dan kemudian Nabi boleh describe dengan detail, terperinci bagaimanakah rupa bentuk dan keadaan di Baitul Maqdis. Dan kemudian kata Nabi SAW, aku juga melihat semula peristiwa yang berlaku ketika aku diisra'kan, ketika Nabi SAW diperjalankan daripada rumah baginda di Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestin. Apakah yang berlaku? Kata Nabi SAW, ketika di Masjidil Aqsa, aku melihat Nabi Musa AS sedang solat. Aku ternampak juga Nabi Isa AS sedang solat. Dan aku ternampak juga Nabi Ibrahim AS sedang solat. Dan apabila masuk waktu untuk solat ketika itu, mereka semua membentuk saf untuk solat. Nabi-Nabi, ada juga Nabi-Nabi lain, membentuk saf untuk solat, dan kemudian mereka meminta Nabi SAW untuk menjadi imam. Dan Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut telah menjadi imam kepada semua Nabi-Nabi yang lain sehinggalah sempurna solat tersebut. Ini satu episod penting dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam episod yang ringkas ini, ada beberapa pengajaran besar yang membuktikan kepada kita bahawa peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj bukanlah sekadar satu peristiwa untuk menggembirakan Nabi yang ketika itu berduka. Tetapi sebarang peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW ialah peristiwa untuk mengajar keseluruhan umat Nabi, bukan hanya khusus untuk Nabi. Jadi, apakah relevannya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj kepada kita hari ini, bahkan kepada manusia yang nanti sampai nak akhir zaman? Episod tadi, episod di mana Nabi SAW mengimamkan Nabi-Nabi yang lain di Masjidil Aqsa adalah satu episod yang memberikan satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. 3 pengajaran yang paling penting yang kita boleh ambil daripada episod tersebut bagi kita hari ini umat Islam, bahkan sehingga ke akhir zaman, ialah yang pertama, episod Nabi mengimamkan solat para Nabi-Nabi yang lain menggambarkan kepada kita dakwah yang Nabi bawa, mesej yang Nabi bawa adalah dakwah dan mesej yang mencantumkan dakwah-dakwah dan mesej Nabi-Nabi sebelumnya. Dakwah dan mesej Nabi sebelumnya mungkin sesuai kepada bangsa yang tertentu, sesuai kepada tempat yang tertentu dan masa dan zaman yang tertentu sahaja. Tetapi apabila datangnya dakwah Islam dan Nabi mengimamkan secara simbolik ke semua pembawa-pembawa risalah ini, menandakan kepada kita bahawa dakwah, ajaran, agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ini, apapun namanya, memanglah asasnya ialah tauhid, tetapi kesemua itu kini telah digantikan dengan dakwah Islam. Yang lain telah pun expired, telah pun sampai ke tarikh luputnya, tidak lagi boleh diamalkan dan tidak lagi boleh menjadi ajaran yang sesuai bagi umat manusia. Apabila Islam datang, itu menunjukkan bahawa Islam telah menjadi satu-satunya dakwah untuk keseluruhan umat manusia sebagaimana Nabi mengimamkan keseluruhan Nabi-Nabi yang lain. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Innad dina indallahi al-Islam. Artinya pada hari ini ajaran Kristian, ajaran Judaism, ajaran agama Yahudi, apa sahaja ajaran yang mengaku bahawa mereka mengikut Nabi-Nabi yang tertentu, pada hari ini ialah satu ajaran yang telah expired. Sebagaimana kita akan sakit kalau kita makan makanan yang expired, begitulah sebenarnya kita akan sakit. Begitulah sebenarnya manusia akan sakit jika mereka masih lagi tidak berganjak daripada ajaran-ajaran yang lama itu kepada ajaran Islam yang merupakan satu-satunya yang masih valid dan masih relevan sehingga ke hari kiamat pada hari ini. Pengajaran yang kedua yang kita boleh lihat daripada episod Nabi mengimamkan para Nabi-Nabi yang lain tadi ialah kepimpinan di atas muka bumi ini yang sebelum itu berada di banyak tempat. Ada Nabi di sana, ada Nabi di sini, ada Nabi di timur,
Ada nabi di barat, ada nabi di Mesir, ada nabi di Iraq. Semua bangsa di setiap tempat ada ketuanya sendiri, ada pemimpinnya sendiri dari kalangan nabi. Setiap nabi yang Allah hantar ialah pemimpin bagi bangsa tersebut. Tetapi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimamkan ke semua nabi yang lain, artinya kepimpinan dunia telah pun dicantumkan dan digabungkan, disatukan di bawah satu sahaja kepimpinan. Tidak ada lagi pemimpin selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat manusia. Dalam erti kata lain, ini juga menggambarkan kepada kita bahawa umat Islam ialah satu-satunya umat yang diberikan anugerah kepimpinan kepada dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Aku ialah tuan, aku ialah ketua bagi semua anak Adam pada hari kiamat dan di tanganku lah panji kebesaran." Artinya pada hari ini kepimpinan dunia seharusnya hanya ada pada umat Islam semata-mata. Umat Islam mesti merasakan bahawa mereka mesti memimpin dunia. Sebab itu ialah sebahagian daripada prasyarat untuk menjadikan ajaran Islam yang relevan itu satu sistem yang membahagiakan seluruh dunia. Umat Islam mesti menjadi pemimpin. Bayangkan kalaulah kata umat Islam tidak memimpin hari ini, dalam bahasa lain sebenarnya dunia tidak ada pemimpin. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia hari ini tidak ada pemimpin kerana umat Islam tidak memimpin. Maka satu tanggungjawab dengan memahami peristiwa Isra' wal Mi'raj, satu tanggungjawab kepada umat Islam untuk kembali mengambil semula tampuk kepimpinan daripada orang-orang nakal, orang-orang degil, orang-orang yang salah yang sekarang ini sedang memegang tampuk kepimpinan dunia. Pengajaran yang ketiga dan yang terakhir, apakah simboliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan para nabi di Masjidil Aqsa, kenapa tidak di tempat lain? Di sini ulama menyebut bahawa kedua-dua lokasi ini, iaitu apa dia? Al-Haramain, Mekah dan Madinah, dan juga Masjidil Aqsa menjadi saksi peristiwa penyerahan pewarisan kepimpinan daripada para nabi-nabi kepada Nabi Muhammad melalui proses imam tadi, menandakan kepada kita bahawa tanah-tanah suci ini, Palestin, Al-Haramain, Mekah dan Madinah merupakan wilayah kedaulatan Islam, di mana hanya jika wilayah kedaulatan ini dikuasai sepenuhnya oleh Islam, barulah ianya boleh membolehkan dakwah Islam ini terpencar ke seluruh alam. Dia umpama seperti konsep headquarter. Macam mana kita nak buka syarikat, nak expand globally, jika kita tidak pernah ada headquarter. Di manakah wisma kita? Di manakah pejabat kita? Di manakah bangunan kita yang di situ kita rasa selamat? Di situ kita boleh susun segala benda yang kita nak mengikut apa yang sepatutnya dan menjaga kita punya pengaruh kita di situ, di kawasan itu, sebelum kita nak expand globally. Jadi Islam memanglah satu-satunya agama yang sesuai untuk seluruh manusia dan perlu memimpin dunia, tetapi ia tidak boleh berlaku jika kita tidak memiliki wilayah kedaulatan yang tersendiri, iaitu kedua-dua tanah suci ini, tanah suci Palestin dan tanah suci Al-Haramain. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang kita mungkin biasa dengar, kan? Tidak perlu bersusah payah nak pergi travel kecuali ke 3 masjid sahaja. Maknanya 3 masjid ini susah macam mana sekalipun, kata Nabi SAW, usahakan untuk pergi. Atau dalam bahasa lain, apa sekalipun yang berlaku di 3 tempat ini, 3 masjid ini, perang ke, dijajah ke, apa ke, kamu umat Islam perlu sentiasa ada di situ. 3 masjid tersebut ialah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan itu. Jadi ketiga-tiga tempat ini merupakan landmark, merupakan tanda bahawa wilayah itu dan keseluruhan tanah-tanah yang berada di sekelilingnya, seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Isra', allazi barakna haulahu, kan, yang tanah yang diberkati di sekelilingnya merupakan wilayah kedaulatan Islam yang mesti dimiliki oleh umat Islam. Jadi pagi kita pada hari ini, bila kita tengok, ya, Al-Haramain iaitu Mekah dan Madinah boleh kita katakan masih berada di bawah pemerintahan Islam. Itu pun boleh dibincangkanlah siapa yang memerintah itu. Tetapi Palestin pada hari ini telah pun jatuh ke tangan musuh Islam pula. Jadi merupakan satu pengajaran penting yang kita boleh faham daripada episod Nabi mengimamkan para Nabi lain di Masjidil Aqsa, menjadi tanggungjawab kepada kita umat Islam sampai akhir zaman memastikan Islam ialah ajaran yang mewarisi tanah Palestin. Islam ialah agama yang berdaulat di tanah Palestin, dan hanya dengan itulah kita boleh membawa kebahagiaan ke seluruh dunia. Dan kita lihat Nabi SAW pun, sebaik sahaja Nabi sudah pun berjaya menjatuhkan sedikit sebanyak kekuasaan orang musyrikin di Mekah, Nabi mengalihkan pula misi-misi ketenteraan Nabi untuk membebaskan tanah Palestin daripada kesyirikan, daripada penguasaan kerajaan Rom. Bermakna Nabi sangat concern dengan kebebasan kedua-dua tanah Mekah, keseluruhan tanah Mekah, Madinah dan juga tanah Palestin, dan mestilah seluruh tanah itu berada di bawah kerajaan Islam, supaya hanya dengan itulah Islam boleh menjadi agama yang bersifat rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh dunia.
Ini 3 pengajaran penting yang kita boleh fahami daripada sedikit episod yang berlaku dalam peristiwa Al-Isra', iaitu Nabi mengimamkan para Nabi-Nabi yang lain di Masjidil Aqsa. Ini jugalah 3 sebab mengapa Yahudi Zionis sampai ke hari ini akan memusuhi kita. Mereka akan memastikan ketiga-tiga perkara yang tadi saya sebutkan tidak boleh dicapai oleh kita kerana dengki dan dendam kesumat mereka apabila mereka dapat tahu bahawa ajaran mereka itu tidak lagi akan mendapat tempat. Ajaran yang mereka selama ini banggakan itu tidak lagi mendapat tempat. Yang sepatutnya bagi mereka, hendaklah mereka ini menerima ajaran Islam. Tetapi mereka tidak mahu, mereka masih merasakan mereka inilah bangsa yang terpilih. Atas sebab itu mereka akan sentiasa memusuhi Islam, sentiasa menyerang risalah Islam, sentiasa memastikan Islam tidak memimpin dan sentiasa memastikan Palestin dan Al-Haramain di Mekah dan Madinah bukan berada di bawah kedaulatan Islam. Tuan-tuan, itulah dia sedikit sebanyak pengajaran daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang saya boleh kongsikan. Saya, Syed Ahmad Isra', bercerita tentang peristiwa Al-Isra'. Sebarkan jika ada manfaat. Sila subscribe channel ini untuk memberikan sokongan. Bertemu lagi insya-Allah di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.